Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cemah Cempaka. Terima kasih kerana menemani saya pada malam Jumaat ini. Baru sahaja membuka saluran ini, jadi saya dan rakan-rakan lain di Pasuk Mistik ingin berkongsi pengalaman kami, kenalan dan eksplorasi dunia mistik yang sentiasa menjadi tanda tanya. Selain daripada kisah dan kes misteri, InsyaAllah, Pasuk Mistik juga akan membawakan anda ke lokasi-lokasi kejadian atau cerita dan fakta-fakta menarik dunia paranormal. Untuk perkenalan kita, saya akan berkongsi pengalaman yang saya alami sendiri tidak lama dahulu. Kisah kali pertama saya berjumpa dengan makhluk mistik ataupun hantu. Insiden ini berlaku pada tahun 2012, sewaktu saya berumur 14 tahun. Ketika itu, saya tinggal di Kampar Perak bersama dengan ibu bapa saya. Saya bersekolah di SMK Sri Kampar di sesi pagi. Sepatutnya, tingkatan 1 dan 2 perlu belajar di sesi petang. Tapi sebab saya merupakan murid aliran agama atau singkatan kita panggil KAA, kelas aliran agama. Saya ambil subjek ekstra bahasa Arab lah masa PMR. Jadi sebab tu, saya kena belajar di sesi pagi. Ya, Dek, akak belajar bahasa Arab. Walaupun akak begini, Arab akak dapat A. Kaifah haluka? Jadi disebabkan saya murid sesi pagi, makanya perlulah saya ni bangun subuh nak bersiap pergi ke sekolah. Selalunya jam 5.30 pagi dah bangun dah. Awal kan? Boleh je sebenarnya nak bangun pukul 6 atau 6.30, tapi sebab saya ni jenis last minute. Semuanya nak siap lambat. Masa itulah baru nak gosok baju, masa itulah nak susun jadual, buat kerja sekolah semua time itulah. Jadi 5.30 tu kira ngam-ngam lah untuk siapkan semua tu. Mahu dijadikan cerita, pada satu hari ni saya bangun seperti biasalah, subuh macam biasa. Pengera telefon saya berbunyi. Kejutkan saya bangun. Rutin harian kan, jadi saya mestilah akan bangun bila dah dengar alarm tersebut. Padahal sebelum tu ada alarm lagi, cuma asyik snooze memanjang kan. Perkara pertama saya akan buat selepas bangun tidur adalah gosok baju dulu. Tapi entah kenapa hari tu saya pilih untuk mandi terlebih dahulu. Jadi saya capai tuala dan terus ke bilik mandi. Bilik air rumah keluarga saya ni terletaknya di dapur. Rumah kampung kan, selalunya macam itulah. Jadi jika nak ke bilik air, kena keluar bilik, lalu ruang tamu, masuk ke dapur, baru jumpa bilik air. Jika saya berdiri di depan pintu bilik tidur, saya akan menghadap terus cermin tingkap di ruang tamu. Memang straight terus nampak tingkap lah. Tingkap tu pula, kalau waktu pagi, siang terang. Boleh nampak kawasan luar. Tapi kalau waktu malam, gelap tanpa lampu, memang gelap gelita. Tak boleh nampak apa pun dekat luar tu. Pada hari tu, rumah saya kawasan luar tu tak ada sebarang cahaya. Sebab masa tu, mentor rumah rosak. Terbakar sebab beberapa hari yang lalu kena sambar kilat. Jadi bergelap lah kat luar, tak nampak apa. Mahu dijadikan cerita, waktu tu langsir satu rumah pun tak ada sebab mak saya tanggalkan semuanya. Dia basuh semua langsir tanpa digantikan dengan langsir yang baru. Jadi bogel lah tingkap tu semua. Berbalik pada cerita kita. Sebelum saya pergi mandi tu, saya ingat nak menjenguk ruang tamu sebentar untuk lihat jam dah pukul berapa. Tengok dekat dekoder Astro je sebab dekat dekoder tu ada tunjuk jam kan. Dekoder tu pula kami letak dekat bersebelahan tingkap rumah. Jadi saya pun nak bergerak lah pergi tengok jam dekat dekoder tu. Masa nak berjalan ke sana, saya terhenti. Kaki saya bagai digam, tak mampu nak berjalan mahupun bergerak. Sebabnya, pada saat itu bertentangan dengan saya, sesuatu berada di luar tingkap.
Apa yang saya nampak? Waktu masa saya tertumpu dekat tingkap tu, apa yang saya nampak sumpah membuatkan saya rasa seram sejuk. Kalau ditikamnya saya, rasanya tiada setitis darah pun yang keluar. Terapung di luar rumah adalah satu berbola api. Terapung di awang-awangan, bergerak ke kiri, ke kanan secara perlahan-lahan. Sangat perlahan. Warnanya pula merah dan jingga menyala. Serupa benar dengan api panjut dan pelita. Dia tak terbang ke mana-mana. Statik, terapung dan hanya mundar-mandir sekaki dua ke kiri kanan. Diri saya, badan saya seolah terpaku. Nak je saya menjerit, tapi masa tu suara rasa macam tersangkut dekat tekak. Bilik mak saya pula hanya sebelah saja. Jadi saya nak melangkah perlahan nak mengejut mak saya. Tapi ketika itu saya rasa macam tindakan saya mengejutkan mak saya tu akan menyebabkan berbola tadi akan sedar kewujudan saya di situ. Dan mungkin akan menyerang saya. Macam-macam lah terlintas di fikiran saya waktu tu. Jadi saya hanya terus merenung bola api itu, tak tahu apa langkah seterus saya. Saya buntu, tak tahu apa yang perlu saya buat. Jadi saya buat keputusan untuk berpatah balik ke bilik, berlari terus masuk ke dalam selimut. Waktu tu memang macam-macam surah lah saya baca sambil saya peluk bantal kan. Sehinggalah tiba-tiba saya sedar, mak saya kejutkan saya bangun. Lampu bilik dah dipasang, jadi saya terus terjaga. Bangun-bangun tu memang tak tunggulah. Memang saya terus buka cerita dekat mak. Mak, tadi orang nampak bola api kat tingkap. Mak saya pun tanyalah tingkap yang mana. Saya bagi tahulah tingkap ruang tamu dekat sini melekap. Tingkap begitu je, dia tak bergerak langsung. Ada je kat situ. Mak saya masa dengar saya cerita tu dia tenang je. Bukan muka tak percaya, tapi muka tenang macam kita tengah cerita drama Akasia pukul 7 kat TV tu. Jadi selepas saya cerita apa semua, mak saya pun mengangguk lah. Dan dia pula yang membuka cerita. Rupanya apa yang saya nampak tu adalah penanggal. Saya macam pelik. Sebab apa yang saya tahu, penanggal ni rupanya adalah kepala dengan organ-organ dalaman makhluk tersebut tergantung. Dan dia berterbangan ke sana kemari mencari mangsa. Tapi menurut mak saya, inilah antara versi penanggal yang sebenar dan bukan yang popular di kaca TV. Jadi, kenapa Cik Penanggal tu berada di situ? Saya bukannya hamil ataupun baru bersalin. Jadi menurut mak saya, sebenarnya dia telah menanam uri anak kakak saya selepas dia dilahirkan di halaman rumah berhampiran tingkap itu. Sebenarnya kakak saya baru saja bersalin 30 hari sebelum kejadian itu berlaku. Penanggal memang terkenal lah mencari dan memakan uri. Jadi mungkin ada bau-bau uri yang tertinggal menyebabkan lokasi itu menjadi tumpuan penanggal. Dan lebih mengejutkan saya, berdasarkan apa yang mak saya cerita, ini bukanlah kali pertama penanggal tu melawat rumah keluarga kami. Mak saya sendiri dah berapa kali terserempak dengan dia. Begitu jugalah dengan kakak saya. Dan kini, giliran saya pula. Adakah sejak dari peristiwa tu saya dah tak bangun awal lagi? Pastilah tidak. Saya tetap bangun awal. Sebabnya saya memang malas nak siapkan kerja rumah, nak gosok baju sebelum tidur. Tapi sejak insiden tu saya tidak pernah lagi nampak penanggal atau sewaktu dengannya. Kalau ada pun saya tak akan nampak sebab
saya dah tak pandang tingkap tu kalau tak ada langsir. Jadi hari yang saya nampak penanggal tu, saya pergi sekolah tak? Saya tetap pergi juga. Sebab saya tak ada rasa nak demam atau takut yang keterlaluan. Dan bila saya dah jumpa kawan-kawan dekat sekolah, lupalah sekejap apa yang seram, apa yang misteri kan. Jadi itulah dia ceritanya. Inilah dia perkongsian saya kali ini, insiden yang berlaku pada diri saya. Jika anda ada pengalaman, cerita mistik yang anda sendiri ingin kongsi, bolehlah kirimkan kepada kami di Pasuk Mistik. Mungkin anda ada kisah versi penanggal yang lain? Untuk sebarang komen atau cadangan, silalah tinggalkan di ruangan bawah. Kami di Pasuk Mistik suka mendengar dari anda. Saya Cemat Cempaka, sampai di sini saja buat kali ini, sehingga kita bertemu lagi.